Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam DTS daripada saya. Baik, jadi untuk topik yang kedua, kita akan membincangkan berkenaan dengan strength meter. Ya, strength meter yang ada dalam sistem yang ni dia. Okey, 4.5, 6.3, 2.2, 2.5, 0.6 dan sebagainya. Okay, so yang bahagian atas ni tulisan yang agak besar dan dibolkan tu tadi 9.2 dan sebagainya, itu merupakan strength untuk setiap currency yang tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak. Jadi dekat bahagian table bawah ni boleh nampak yang ni. Yang ni kalau kata payah nak tengok atas, boleh tengok bawah. Tujuan saya buat yang bahagian atas ni adalah simulation ataupun dalam bentuk animation. Dia bergerak-gerak lah, kira macam ada grafik sikit lah dekat situ. Tapi taklah orang kata advance mana pun. Dia sekadar satu line yang bergerak, itu sahaja. Okay. Tapi kalau kata ada yang mungkin macam agak keliru, based on visual, dia susah nak determine mana yang dia nak ambil, mana yang dia tak nak dan sebagainya, mana yang dia nak fokuskan dan sebagainya. So dia boleh tengok table yang bahagian bawah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak strength, demand, supply, volume dan value. Okey, jadi keseluruhan ni complete dekat sini. Okey, saya tak nak terangkan semua dulu. Apa itu mid volume, max value, intra, no trade for today, ready to trade, max setup, average volume, average max, max volume. Saya tak nak terangkan yang tu dulu. Kita tinggal yang tu dulu. Kita fokuskan kepada strength dulu. Okey. Baik, sekarang ni saya nak tunjukkan contoh kiraan. Apakah formula untuk mengira strength? Macam mana cara nak kira? Baik, sekarang ni 370 demand. Untuk USD, pandang dekat USD sebelah kiri ni tulisan demand, description dia demand. So ambil 370 bahagi dengan volume 820. Okey. Bila kita dah bahagikan tu tadi, darab dengan 10. Darab dengan 10. Maka kita akan dapat 4.5. Jadi bila mana tuan-tuan nampak, tuan-tuan dan puan-puan nampak 4.5, angka di belakang ni tadi, sekiranya dia 5 dan ke atas, makanya dia akan round off kepada desimal yang pertama. Baik. Jadi saya buat contoh untuk CAD pula yang belakang ni. 15 demand dia 990. 990 dibahagikan dengan 1080. Seterusnya saya darabkan dengan 10. Okey, ini contoh untuk pengiraan yang dibundarkan macam yang saya sebutkan tu tadilah. Sepatutnya dia 9.1 sahaja. Tapi disebabkan the second number of the decimal ialah 6, makanya dia di round off kan menjadi 9.2. So sekadar itu sahaja yang saya nak share untuk strength meter, bagaimana kaedah pengiraan dia. Jadi sekarang ni saya akan bawa pula tuan-tuan dan puan-puan, para audiens semua, untuk kita melihat daripada sudut logik, daripada sudut asas perniagaan yang berlaku dalam kehidupan kita seharian tanpa henti. Trading, orang meniaga goreng pisang, orang meniaga ikan dekat pasar, orang meniaga telur ayam goreng ke apa ke. Sekarang ni PKP, banyak orang yang mencari ikhtiar masing-masing supaya boleh menampung sumber pendapatan yang telah pun hilang. Jadi baru-baru ni ada yang jual aiskrim potong dalam kawasan taman rumah saya ni. Ada pula satu orang uncle Cina ni naik Myvi baru, jual telur ayam, mai orang Penang kan. Dia lalu kat belakang lorong sambil picit horn, dia pasang dia punya speaker, macam-macam lah. Jadi sekarang ni apa yang saya cuba nak bawa tuan-tuan dan puan-puan semua, tak kira lah orang tu meniaga aiskrim blok ke, orang tu meniaga telur ayam kampung ke, ayam bandar ke, ayam daging ke, orang tu meniaga goreng pisang ke, orang tu meniaga baju ke, orang tu meniaga apa sekalipun. Sekarang saya nak bawa simulation strength meter dalam norma perniagaan yang berkisar dalam kehidupan kita seharian. Baik, sebelum tu saya patah balik
Okey. Boleh nampak dekat sini average volume per currency. Saya usik sikit dekat sini. Average volume per currency merupakan sebuah nombor yang memberikan satu indication itu merupakan angka purata untuk setiap currency. Okey. Bagaimana saya dapat figure ni? Saya kumpulkan data selama 13 tahun setelah diproses. Alhamdulillah 13 tahun selesai. Setelah saya dapat, apa yang saya buat ialah saya averagekan dia dan saya dapat satu jumlah nombor yang satu currency, setiap satu currency boleh bergerak hari-hari. Kemampuan dia tu berapa? Tu cerita dia. Jadi kita boleh tahu untuk USD 1021, Euro 1060, GBP 1652 dan sebagainya. Okey. Jadi saya stop dekat situ dulu. Yang paling penting kita dah tahu average tu apa dia. Setiap currency ada average yang tersendiri. Okey. Ada bold warna merah kenapa ke, yang tu kita cerita lain. Sekarang ni kita fokus on macam mana kita nak simulation kan, macam mana kita nak simulasikan kaitan logik antara strength meter yang berada dalam sistem dengan norma perniagaan yang berada di sekitar kita. Baik. Jadi sekarang ni guys, dia macam ni Kita ambil average dulu. Okey, average. Kita katakanlah satu perniagaan ni average pengeluarannya okey 1000 unit. Okey, baik. Setiap pengeluaran sekiranya stok dia telah pun habis, makanya dia akan membuat penambahan sebanyak 100 unit untuk setiap pengeluaran. Unit untuk setiap pengeluaran. Tu. Saya ni bahasa kurang sikit. Gugup agak orang kata longgar sikit buat bahasa ni. Tak berapa nak cakap. Okey, baik. Kepala otak nombor jadi gitulah. Aku membaca kurang, main dengan nombor banyak. Sekarang ni saya akan draw satu rectangle yang memberikan gambaran bahawa ini merupakan average. Macam mana rupa 1000 unit ni? Gini. Rupa dia gini. 1000 unit. Ni rupa 1000 unit. Contoh. Baik. 1000 unit dekat sini. Baik. Jadi sekarang ni kita akan membincangkan berkenaan dengan pengeluaran yang pertama. Okey. Pengeluaran yang pertama, saya buat macam ni. Ini pengeluaran yang pertama sebanyak, kita start dengan 100 unit dulu. 100 unit dulu pengeluaran yang pertama. Okey. Kemudiannya pada pengeluaran yang kedua, bila mana habislah bila mana habis pengeluaran yang kedua, akan berlaku penambahan sebanyak 100 unit untuk setiap pengeluaran. Jadi 100 unit ni habis. Bila habis pengeluaran untuk yang kali kedua, akan berlaku penambahan sebanyak 100 unit, makanya dia akan jadi 200 unit. Okey. Sekiranya pengeluaran kali yang kedua juga turut habis, makanya akan berlaku pengeluaran bagi kali yang ketiga. Gitu. Kali yang ketiga ni pula, kali yang ketiga ni pula, dia akan jadi 300 unit. Dia tambah 100 lah. Dia tambah 100. Baik. Jadi kalau sekiranya pengeluaran kali yang ketiga juga turut habis, pengeluaran kali keempat yang akan berlaku penambahan sebanyak 100, menjadikan jumlah pengeluaran bagi pengeluaran yang keempat adalah sebanyak 400 unit. Saya kira semua orang clear lah benda ni. Kan? Simple je tu. Okey. Baik. So sekarang ni, bila mana ke pengeluaran yang pertama, 100 unit pengeluaran yang pertama, bila mana pengeluaran 100 unit pertama ini habis, kita cerita kata habis sekarang ni, saya letakkan warna biru yang bersamaan dengan demand. Okey, makna kata 100 unit ni on demand, habis terus.
Bila mana habis, maknanya 100% lah. 100% dekat sini saya umpamakan dia dengan kadar skill strength meter 10. Kalau dia tak ada demand, dia kosong lah. Kalau dia 50%, macam contoh sekarang ni buat 100 unit. Okay, saya buat gambaran kat sebelah sini. Ni 100 unit ni. Ni untuk 100 unit jangan salah faham Kang tengok lagi besar daripada average 1000 tu, Kang kata ni pula Kang kata dah lebih produk pula Kang. Tak. Sekarang ni macam ni. Katakanlah orang beli 20 unit. Demand tu bila mana dia buat production 100, on demand sebanyak 20 unit sahaja. Simpelnya menunjukkan bahawa skill strength tu berada pada kadar 2. Pasal apa? 20 bahagi 100. Ingat balik yang tadi, yang kita kira dekat sini. Yang mana kiraan tu tadi demand bahagi volume. So saya ambil contoh 370 bahagi volume 820. 820 darab 10. Jadi 4.5. Tu dia dapat. Jadi benda yang sama tuan-tuan. Benda yang sama tuan-tuan dan puan-puan. Demand. Makna kata demand ni 20 unit. So kita letakkan warna biru kat sini, memberikan gambaran bahawa 20 unit tersebut on demand. Baik. So 20 unit bahagikan dengan total dia pada ketika itu ialah 100 unit. Okey. Dapat 0.2. Okey. Dan kita darabkan dengan 10. Itu dia. Ini skill strength dia. Makna kata kekuatan perniagaan pada masa tersebut untuk hanya berdasarkan kepada pengeluaran yang pertama, 100 unit tu tadi. Strength meter dia 2 sahaja. Sekiranya contoh, ni kita buat contoh nak bagi betul-betul faham ni. 50 unit on demand. Ni total jangan 20 campur 50 pula. Tak. Ni total lah. Orang beli, orang nak 50 unit. Okey. Saya sekali lagi saya warnakan dengan warna biru. Okey. Baik. Jadi sekarang ni bila mana 50 unit orang beli, 50 unit out of 100 darabkan dengan 10. Makanya kita boleh nampak strength meter dia pada masa itu ialah 5. Gitu je, mudah. Senang cerita sekarang ni macam ni. Kalau kata orang tu beli 100 unit keseluruhannya on demand, orang beli. Allah, salah warna. Keseluruhannya orang beli 100 unit production, 100 unit habis. Yang tu yang dapat 10 tu. Yang tu yang dapat 10. Saya kolomkan macam tu. Baik. Jadi saya harap boleh faham lah. Penjelasan tu agak mudah dan saya dah tunjukkan contoh. Saya harap boleh faham lah. Baik. Seterusnya pengeluaran yang kedua. Okey, pengeluaran yang kedua on demand 200. Okey. Dia bawa keluar 200 unit dan 200 ini turut habis dibeli. Okey. Makanya 10 itu sekali lagi berlaku. Okey, saya rasa kali ni saya tak perlulah nak terangkan macam mana boleh dapat 10 tu dan sebagainya. Baik, selesai. 200 unit habis dan production, pengeluaran yang kali ketiga. Masih lagi sama situation dia. 300 unit langsai, habis, laku, selesai. Berlaku sekali lagi skill 10 dekat situ. Okey. Baik. So berlaku sekali lagi skill 10 dekat situ. Bila mana pengeluaran yang ketiga juga turut habis, seterusnya pengeluar akan meneruskan ke tahap yang terakhir, iaitu 400 unit. Okey, ni dia 400 unit. Baik. So ni dia 10 berlaku sekali lagi untuk pengeluaran yang terakhir. Baik. So selesai dekat situ. Jadi saya nak buat sedikit rumusan kat sini. Pengeluaran pertama. Saya buat gitu. Pengeluaran pertama
Allah. Pengeluaran pertama, pengeluaran kedua, pengeluaran ketiga, dan pengeluaran yang keempat. Baik. Pengeluaran pertama 100 unit dan habis. Okey. Dan skill dia ialah 10. Okey. Pengeluaran yang kedua masih lagi sama, 200 unit dan habis. Skill dia ialah 10. Pengeluaran ketiga 300 unit dan habis, makanya skill dia ialah 10. Pengeluaran keempat 400 unit dan skillnya ialah 10. Semuanya sama. Semuanya sama. Cuma apa yang kita terlepas pandang dekat sini ialah unitnya berbeza. Yang ni sama dengan 100 unit. Yang bawah ni sama dengan 200 unit. Yang bawah ni sama dengan 300 unit. Seterusnya pada pengeluaran yang keempat, dia bersamaan dengan 400 unit. Okey, baik. So skill 10 dekat sini, dia bersamaan dengan 100 unit. Yang ni bersamaan dengan 200 unit. Yang ini bersamaan dengan 300 dan yang ini bersamaan dengan 400. Yang ini tu referring to the stage of the production lah, ya. Baik. Jadi soalannya sekarang ni ialah, adakah 10 skill 10 yang kita lihat di sini memberikan nilai yang sama? Sekarang ni kita masukkan nilai pula. Tadi tak ada nilai kan? Kita dah tahu average dia 100 unit. Okey. Jadi bila mana kita nak kira nilai ni pula, kita masukkan harga. Katakanlah contoh, harga 1 unit barang ni tadi RM5. Contoh, bubuh je lah, tak kisahlah, asal ada harga sudah. Nak bus RM1 ke RM10 tak kisah. Jadi saya ambil RM5. RM5 dia bersamaan dengan, pada pengeluaran yang pertama dia bersamaan dengan ringgit Malaysia 500. Pengeluaran kedua bersamaan dengan 1000. Pengeluaran yang ketiga dia bersamaan dengan 1,500 dan pengeluaran yang keempat dia bersamaan dengan RM2,000. Total untuk keseluruhan perniagaan ini tadi berjumlah ringgit Malaysia RM5,000. Kalau kata kita tambahkan semualah, baik. So guys, sekarang ni guys, dia macam ni. Walaupun angka strength tu sama, tapi dia membawa value yang berbeza. Dia membawa nilai yang berbeza. Yang tu yang saya nak korang faham. Yang tu yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua faham. Okay, baik. So sekarang ni 10 pada pengeluaran yang pertama hanya bernilai 500 sebenarnya. Kalau kata kita pandang kepada angka digit yang 2 digit tu tadi, 10 sa 10 500, 1000, 1,500, 2,000. Situ beza dia. Sebab tu, okey, bila mana kita nak trade, paling tidak perlu untuk kita mengetahui kedudukan currency itu sama ada dia telah pun matang ataupun belum. Contoh. Baik. So sekarang ni nampak 820, boleh nampak? Okey. 820 nampak dekat sini. Ni volume dia. Ini volume current volume yang terkini, yang sekarang pada masa tersebut lah. Janganlah kata sekarang ni hari Sabtu malam kan, tak bergerak lah nantang ni. Sekarang ni yang ni kat bawah ni, average volume per currency. Kalau dulu nak kena kira, tapi sekarang ni saya dah automatekan dia. Jadi boleh tengok dekat sebelah kiri ni tadi. Bila mana volume ini melebihi separuh daripada average volume, dia akan keluar yes dekat sini. Yang ni boleh ambil dah lah ni. Kalau keluar max setup 10-0. Begitu juga dengan JPY, NZD dan CAD. Ni currency yang dah lebih lah ni. Baik. Jadi bila mana mana pin tadi? Kejap. Okey, yang contohnya kat sini. Yang saya nak tunjuk ni. Kalaulah sekarang ni kita masuk dekat sini,
dengan andaian bahawa telah pun habis. Sebab 10 ni strength yang paling maksimum. Lepas 10 dia terjun pergi mana? Dia terjun balik pergi ke kosong. Tapi soalnya sekarang ni, masalahnya sekarang ni ialah kita tak memandang kepada volume dia. Sebab dekat sini sebenarnya bila mana dia membuat pengeluaran sebanyak 100 unit, dia masih lagi berbaki sebanyak 900 unit. Itu kemampuan average dia. Baru average. Baru average. Baik. Untuk 200 unit pula, sebenarnya dia berbaki lagi 800 unit kat belakang dia sebenarnya. Sebab kapasiti kemampuan seharian dia ialah 1000 unit. Tu dia. Okey. So pengeluaran yang ketiga 300. Okey, saya salah kat sini, sorry. Dekat sini saya salah. Terlajak. Tersasul kata ni. Berbaki dekat sini untuk pengeluaran yang kedua 100 tambah 200 yang dah keluar, makanya total dia 300. So dekat sini 700 unit. Baru betul gini. Yang ni pula pengeluaran yang ketiga 300 unit, tambah 200 500 tambah 100 600. So sini balance 400 unit. Itu dia. Jadi yang ni pula 400 unit. Pengeluaran yang keempat selesai habis. Dia berbaki sebanyak 0 unit untuk saya alihkan sikit wording ni, saya letak dekat sini sebab yang ni quite important. Berbaki 0 untuk pengeluaran tahap yang keempat berdasarkan kepada average yang telah dikira selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Okey. Baik. Kalau kata lebih, nak jadi macam mana? Apa dia punya kesan dia? Benda ni dah berlaku. Jangan risau. Benda ni dah berlaku, jangan risau. Saya ada upload satu video YouTube yang mana student-student saya, sahabat-sahabat saya, rakan trading saya trade NZD USD. Okey. NZD USD boleh nampak 1165. Pada hari Khamis ataupun Rabu dalam minggu ni juga, minggu yang sama, minggu sudah, NZD pergi sehingga kepada 1,500 masa tu. Makna kata, kalaulah volume yang dekat sini yang nampak sekarang ni 600, okey, kalaulah dia jadi 1165, yang tu 100%. Sekarang ni volume yang kat sini ni, yang dekat saya tengah gerakkan cursor ni, dekat situ 1,500. Sedangkan average selama 13 tahun 1,100 je. Paling tinggi pun kita kata kalau kita round off 1,200 lah. Lebih lagi 300. Macam mana cerita? Tapi Alhamdulillah tak ada masalah. So saya dah bagi SOP macam mana nak buat dan sebagainya. Sebab kita ada beberapa prosedur. Kalau kata ikut betul-betul, saya dah letakkan beberapa prosedur SOP dan sebagainya. Based on technical logic akal, saya sebagai seorang manusia yang serba kekurangan, insya-Allah bolehlah. Tak adalah untung banyak tu, tidaklah. Cumanya saya punya style, saya buat sistem adalah untuk diri saya memilih currency yang berkualiti setupnya dan rendah risikonya. Itu yang paling penting. Makna kata kalau kata entry profit tu insya-Allah dalam tempoh 24 jam kalau ada rezeki. Tapi biasanya menjadilah, Alhamdulillah. Itu untuk max setup 10.00.10 dan sebagainya. Dan max setup ni pun sebenarnya ada dua jenis. Nanti kita sembang lah yang tu. Okey. Tapi nak cerita kata, hari yang pertama entry, hari yang kedua boleh hold in profit, hari yang ketiga pun boleh hold lagi in profit. Dan masa tu kalau rasa nak close, silakan lah. Ada yang hari yang pertama profit dan juga close. Ada juga yang macam tu. So terpulang kepada masing-masing punya selera. Iman masing-masing berbeza. Ada setengah orang ni dia tengok mencecah kepada $500 floating tu, nak close dah tak boleh, nanti dia tu rugi aku. Bukan senang nak profit $500 ni, kan? Contoh, ni contoh. Ada setengah orang tengah-tengah profit $500, dia buka, dia tengok baru $500, kan? Biar dululah, aku ada rezeki naik sampai $1,000 ke, mana nak tahu. Ada setengah orang yang macam tu. So terpulang. Saya hanya menyediakan SOP. Dan ada juga orang yang pakai saya punya sistem, pakai saya punya data, tapi dia tak ikut langsung apa yang saya buat. Dia jadikan
trading style dia, dia ikut style trading dia yang mana dia menggunakan high risk setup. Ada high risk setup dalam sistem ni, bukan tak ada. Cuma bila mana saya mengajar, saya berkongsi ilmu, saya nak share dengan orang idea trade tu tadi, saya share yang risk tu rendah lah kan. Takkan kita nak bagi yang high risk, nanya kawan-kawan kita nanti. Baik. So kita teruskan. Saya lupa dah tadi pin tadi. Ni dia. Berbaki kosong unit selama 13 tahun. Okey, baik. Jadi itu dia tuan-tuan, cerita kata pasal setup perumpamaan 10 dalam currency strength yang saya buat tu tadi. Scale dia adalah antara 0 sehingga 10, dan sekarang ni saya cerita pasal 10 nak bagi orang faham, dan orang selalu salah faham. 10 ni maksimum. Jadi sekarang ni saya tunjuk beberapa situasi yang mana 10 tu berlaku 4 kali. Pengeluaran pertama, pengeluaran kedua, pengeluaran ketiga dan pengeluaran yang keempat. Namun begitu, setiap 10 itu membawa nilai yang berbeza. Itulah yang kenapa ada kegunaan di average volume per currency, ready to trade max setup dan sebagainya. Tu kegunaan dia tu. Nak tahu currency tu kita dah boleh balun ke belum? Tu cerita dia, ya. Baik. So sekarang ni yang ni saya padamkan dulu. Okey. Saya akan padamkan yang ni dulu. Okey. Saya akan padamkan yang ni dulu. Seterusnya kita akan memberikan fokus secara details. Selepas daripada ni, selepas daripada ni kita akan memberikan fokus secara detail untuk strength meter daripada 0 hingga ke 10. Berjumpa lagi pada video akan datang insya-Allah. Kena ingat yang strength meter ni tak habis lagi ni. Tadi saya baru cerita 10 in term of business, ada berapa level dan sebagainya, nak kena tahu average dan sebagainya. So lepas pada ni pastikan korang teruskan pembelajaran, semak pada topik yang seterusnya, subtopik yang ketiga kalau tak silap saya. Nanti saya akan rearrange balik. So saya akan memberi kupasan berkenaan dengan strength meter in details, apa yang berlaku tu tadi, Baik. Sekian sahaja di sini. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada soalan, silakan tulis, tak ada masalah. Kita punya dekat kelas work tu, dekat classroom tu, dia ada satu macam lebih kurang wall lah, lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak kerti nak sebut. So korang boleh komen kat situ lah, kalau kata ada sebarang soalan. Baik, sekian saja di sini. Berjumpa lagi pada next video, yang mana kita akan menyebutkan tentang currency strength in details. Apa yang kita boleh kata, nombor ni sebenarnya ada sifat lah. Senang cerita gitulah. So tak apa, kita pendekkan cerita. Jumpa next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.